Bismillahirrahmanirrahim. Musannif kata dulu, fa in qila inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan. Fa in qila, maka jika dikatakan ataupun ditanyakan. Nah, sabar sikit weh, ketak-ketak bersumak-sumak, tapi Allah Taala dan malaikat sekali kita weh. Insya-Allah mana pondok Punjawi kita ni, satu hari tu insya-Allah bertalu-talu daripada fok-fok cuk putih aja sikit lagi dah. Kita berharap gitu dah pondok ni, walaupun tempat yang kecil dah, tapi masuk sini ni cuk-cuk putih, cuk yang cuci, orang yang cuci, orang yang bersih dah. Kita minta lagu tu insya-Allah dah. Fa in qila, maka jika dikatakan, ditanyakan, inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan, sesungguh pekerjaan hati kita ni, sesungguh orang panggil pekerjaan dan urusan bagi hati kita, la muhimmun jiddan, sesungguh penting sangat, penting sungguh. Jadi ada orang tanyakan daku lah, masalah kerjaan hati tu penting sangat, lagi pula kena jaga sangat. Tengok, yuqalu lahu, dikatakan baginya. Ni orang tanya, lepas tu jawab. Musa dia jawab lah. Yuqalu lahu, dikatakan ataupun dijawabkan, lahu, baginya. Bagi siapa? Dalil tengok, ay lil qailil ladzi sa'ala an amril qalbi. Dikata ataupun dijawab bagi seorang yang berkata, lil qail, bagi seorang yang berkata, allazi sa'ala, yang duk menanyalah ia, an amril qalbi, daripada urusan hati kita. Jadi makna kata ada orang duk tanyalah musannif kita tentang hati, lagu mana nak jaga hati, lagu mana nak comel hati, lagu mana nak cuci hati, lagu mana nak bersih hati. Maka ada orang tanya musannif kita, muhim di hati kita berlaku kerja semua, di hati nak terima tak terima oleh Allah, semua duk di hati kita berlaku dah. Tu dia ada di hati kita berlaku dah. Comel pun di hening, tak comel pun di sini, kalau molek pun sini, tak molek pun di sini, di hati ni. Sebab tu kerja hati tu penting. I'lam, musannif kata, i'lam, hendak ketahuilah engkau, ayyuhas sa'il, hei seorang yang menanya, mu hendak tahulah. Anna tafsilan hazihil ma'ani, akan sesungguh bahasa tafsir, huraiya, surah, kenyata hazihil ma'ani, akan ini segala makna-makna hak yang duk bersangkut dengan hati kita ni. Musannif kata makna-makna hak nak dihuraikan, segala makna-makna hak duk bersangkut paut yang duk beralaqah dengan hati ni, la tawilun. Tu orang panggil khabar bagi anna. La tawilun tu la muzalaqah tu. La tawilun, sesungguh panjang lebar ia, panjang lebar sangat. Nak yak tu urusan hati ni yak tu payah. Kalau aku nak kecek ke panjang sangat, musannif kata tak habis. Kapal kata kitab ni tak teluh, tak muat nak royak tertengih perkara-perkara hak penting bagi hati, perkara yang kita kena amat hati kita, yang kita kena halusi hati kita tu. Allah panjang lebar sangat bahasa bicara. Panjang tu setara mana? La yahtamiluhu. Jadi seolah kata jumlah la yahtamiluhu tu sebagai nak tafsir makna la tawilun. Apa makna tawil? La tawilun, panjang sangat lebar, panjang lebar sangat bicaraan bagi perkara-perkara urusan dalam sakut hati ni. Setara mana panjang? La yahtamiluhu, sifat pada tawil, yang tiada boleh menanggung, yang tiada boleh memuat dan tidak boleh meneluh akan dia, akan at-tawil, akan bahasa yang panjang tu. Atau ini al-bahasa tawil, bahasa panjang hadap bersangkut dengan hati ni. Hazal kitab, oleh ini kitab, oleh ini kitab musannif kita ni, kalau nak muat tertengah perkara hak duk bercara huruf hadap bercara dengan hati ni, hak bersangkut dengan hati ni, kitab ni tak perlu 2 jilid dah ni, 2 jilid dah ni. Jilid pertama kalau kita syarah hak mata tu sekadar tu, syarah 2 jilid. Tapi nak ayat kata kalau nak bercara hak bab hati ni, 2 jilid ni tak pandai lagi nak bos sini. Tak teluh lagi, tak muat, kita tak pandai. Nak ayat tak panjang lebar bercara nampak gitu dah musannif dia nampaknya.
Patu Tuhan buka hati dia. Kalau dia nak bercara dalam kitab ni, dia nak tulis turun sini, catat sini, tak padan dengan kitab ni, tak tulis. Hak Tuhan muka pada musannif lah. Nah, sebab tu orang karang kitab dia tak nampak dia biar dia karang tu Tuhan buka sikit. Kau panjang. Khabar-khabar sebuah dah. Tak habis sebuah ni kemak sebuah lagi. Tengok kitab-kitab ulama-ulama Sebab apa jadi 20 jilid, sebab apa jadi 30 jilid, sebab apa jadi 10 jilid. Tengok saya wahbah. Dok karang tak kapal tubek ya. Nah, tak apa tubek tafsir Munir 2 belah-belah kau. Belah-belah jilid. Dok karang dia mau tanya ya Syekh, ya Sidi, munduk karang kitab piano siapa situ siapa dia jadi raisul ulama, jadi ketua-ketua ulama. Duk tu bagi Saudi, tu bagi mana pergi Amerika, tu bagi mari Malaysia, tu bagi situ sini dah. Tapi dia karang dia kata bela-bela aku duk tak kapal je 45 je aku karang apa yang aku nak karang. Aku tulis aku mari hipung aku tulis tu mulakhas tu aku mari hipung buat satu kitab tu baik tengok fiqh Islam, al-fiqhul Islam wa adillatu apa belah jilid. Tafsir Munir berapa belah jilid. Ni kata hak Allah Ta'ala buka. Sebab benda karang kitab ni bukan kita, yang Allah Ta'ala taufik hidayat kepada mereka yang tertentu. Sebab tu karang lama nampak nak buat bab tu, nak buat bab tu dah tapi wasa nak buat bab ni, bab ni segi dia ni wasa nak berat tertengin sikit. Nak berat tertengin kitab lain nak berat tertengin lah, ia nak berat tertengin sikit. Tu. Bagi orang karang kitab tu Allah Ta'ala syukurlah. Orang panggil taufik hidayah bifadlihi wa rahmatihi, dengan limpah kurnia Allah dan rahmat Allah Ta'ala. Tengok banyak ke ulama duk karang tak ada berhenti-berhenti lagi. Ya zaman dulu sampai sekian beribu tahun selepas pada Nabi wafat ni tak ada berhenti lagi karang kita. Pas tafsir tu baik tafsir situ, fiqh tu baik fiqh situ. Hak ni buat fiqh mulakhah, hak ni ikhtisar fiqh, hak ni ikhtisar hadis sunan sitah. Hak tu baik ikhtisar pula. Tak habis. Ini kata ilmu Allah Ta'ala seolah-olahnya air laut. Ilmu kita setitik yang turun dalam air laut. Ilmu Allah tu seolah nak tulis air laut sutir dunia ni. Jadi kau dakwah untuk tulis ilmu Allah. Dahai kayu yang ada muka bumi ni buat jadi kau kolek untuk tulis ilmu. Tapi banyak ilmu tu banyak. Ni wa innama ulama'ul akhirati, dan sesungguh ulama akhirat. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sangat pandai tentang akhirat ni, ulama akhirat, yang ni ulama akhirat ni, ulama hak yang jalan ni pergi kepada akhirat. Ulama ni dia tak ada tukar masalah agama dengan dunia ni. Ulama akhirat, ulama yang tidak bertukarkan akan apa? Agama dengan akhirat, Quran dengan dunia. Dia tak tukar. Ulama akhirat, ulama tidak tukar ganti dunia dengan akhirat ataupun Quran dengan akhirat, agama dengan akhirat dan agama dengan dunia. Dia tak tukar ulama ni. Ulama akhirat ni anau. Baca tu baca anau tapi si baca unu. Tapi nak baca anau. Tu bacanya anau, menganakilah oleh mereka itu dan mengamat-amatilah oleh mereka itu ulama-ul akhirah. Duk mengamat-amati dan duk menghalusi bistikhraji dzalika, dengan nak menutup dia keluar. Tapi dalam kata anau, apa makna anau? Ai qasadu, duk mengkosak mereka itu dan duk menujui mereka itu dan duk menyilari mereka itu bistikhraji zalika, nak menutup ti keluar akan dimakan itu dimakan ai at-tafsili bima zukir, nak huraikan dengan barang yang disebut. Jadi ulama-ulama akhirat tu kosak mereka, niat mereka saat itu nak mengistimbat, nak menutup ti keluar masalah huraiyah yang tersebut daripada masalah urus hati dan pula kerja hati. Ulama akhirat niat mereka lagu tu lah. Supaya ulama dia baca Quran, baca tafsir, maka dia huraikan tafsir, dia istikhrajkan, dia mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran dan hadis. Mana istikhraj? Mengeluarkan hukum daripada hadis, mengeluarkan hukum daripada Quran. Tapi ulama akhirat juga pada bab masalah hati ni, ulama nak menutup dikeluarkan hukum hati kita ni, khijah hati ni lagu mana? Ulama kehendaknya kosaknya begitu. Hati ni lagu mana? Orang hati kerah lagu mana? Hati kerah ni orang baca Quran lah mana tak masuk lah perut dia supaya curah tahaga, curah air di atas dan keladi. Curah di atas dan keladi. Orang hati kerah, ya akhirat tak apa.
Royak asmai, tegi cara ya. Demo tapi dengan kau belang ke dia, kahwin nak dengan kau ke dengan kau. Hak tu kerah perau. Hak tu kerah panggil hati buta. Royak dunia, royak akhirat, royak azab akhirat, royak azab neraka. Tak ada berasa apa. Tu tunjuk lah. Isyarat dan dalil kata orang tu hati kerah. Sebut akhirat tak berasa apa. Sebut api neraka tak ada berasa takut. Sebut azab gapo kubur tak berasa takut. Ning boleh cek kata orang ni hati kerah. Tu orang panggil qasawah. Apa qasawah? Hati yo kerah. Tu kerja hati lah kau tu. Patut kita ni ada dak tika kik tangi, berasa nak teriak. Adakah royak Tuhan kadang dengan dosa kita banyak duk menengung, bahasa nak teriak, ada gedak. Ni sakut dengan hati belaka. Siapa ya hati kerah, akik tangis sejai tak tubik mata lagi. Fok ni fok hati kerah ni. Tapi orang hati lemuk, ya kak malah duk kecek dengan Tuhan, bisik dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, duk ngalih air mata teriak, ya Allah kuning banyak sangatlah berdosa. Sehari biasa ya, tapi malah duk kecek dengan Allah, malah duk munajat. Masalah hati nak teriak tak jadi di hati. Tapi benda ni ulama kanak nak mentafsirkan akan dia, nak istikhrajkan hukum daripadanya. Wa tasnifihi, dan nak mengarang akan dia akan zalika, akan tafsir bima zukira. Mana tahu wa tasnifihi, dan nak mengarang akan dia akan at-tafsil bima zukira, yakni huraya dengan barang yang ditersebut. Nah, kama dan nak mengarang saat itu akan at-tafsil mazukir ataupun zalika, nak tafsir ataupun nak mengarang fi nuqtati, fi hazihin nuqtati, pada ining faedah dan kegunaan. Ini faedah kegunaan hak yang duk bersangkut dengan hati. Gapo hazin nuqtah dalil, tengok dalil. Wa huwal amalu bima yuslihul qalba wa tathhira am mufsidatihi kama qarrarahul ba'du. Dalil. Jadi ulama ni nak meluangkan hukum hak yang bersangkut tafsir huraian dengan hati, sakut dengan hati, dan nak mengarang tertengah perkara tafsir saat ni hak yang duk bersangkut dengan hati pada ini nuktah, ini faedah. Apa ini nuktah? Tengok weh. Wa huwa, dan an nuktah al-amalu, ialah satu khija'ah dan satu amalah bima yuslihul qalbah, dengan barang yang nak membaiki dan nak membaik akan hati. Wa gapo lagi? Wa tathhira, dan nak menyucikan hati mim mufsidatihi, daripada segala perkara-perkara yang membinasa akan dia ke hati. Kama qarrarahul ba'du, seperti mana barang yang telah menetap, telah muraikan dia oleh setengah ulama. Nuktah tu ialah amalan lagu mana kita nak ibadat hati kita. Hati kita malah nak berzikir, nak buat lagu mana hati kita nak rajin zikir. Hati kita tak biasa ingat tu nak buat lagu mana, nak hati kita ingat tu orang panggil tak ingat tu, tu orang panggil mim mufsidat. An mufsidat tu orang panggil perkara yang membinasakan kita tu. Ingat tu hak ni orang panggil membaikkan hati. Zikrillah, ini orang panggil perkara membaikkan hati. Kama di kita zikirlah Allah Allah Allah, ini at-tathhiril qalbi, yakni menyucikan hati. Kama di kita baca Quran, ini pun tathhiril qalbi, menyucikan hati. Mana mufsidat? Tak baca Quran. Mana mufsidatul qalbi? Yakni tak zikir, mati hati. Sebab itulah kata oleh hadis, orang tak ada ingat kepada Allah, orang ni mati hati. Walaupun tubuh duk jalan, hakikat dia mati. Mati ke apa? Mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati dia tak sebut Tuhan. Orang nak hidup, orang nak kekal, orang nak hati dia tu nak ingat, hati dia tu nak lembut, hati dia nak selamat, dan orang ni selamat, dia kena ingat ke Tuhan. Sebab tu orang lah ni banyak lalai ke Tuhan, sebab tu dia kerah perut. Kerah perut budak lah ni, kerah perut sebab apa? Sebab tak ada langsung hari-hari tu ingat kepada Allah. Cara dok tenyih kau ni, tak tenyih. Ni dok tenyih 24 je. Tenyih juga siapa jelai mata-mata. Dah lama nak bakar cumi mata saitasan. Masya Allah. Tenyih makin gakeng dah. Lepas tu masa kata buka Quran tak ada. Masa kata lepas maya nak wirid tak ada. Masa nak zikrillah lepas maya pun tak ada. Masa nak mengaji Tuhan kitab pun tak ada. Ni orang panggil mufsidatil qalbi. Perkara-perkara yang mempunuh hati lah kau. Banyak kita tengok sendiri apa kita weh. Sebab tu kalau nampak kaluk lah, kok tu kaluk. Boleh duit banyak pun tak seni.
Sebab hati dia tak seni Sebab tu orang lah ni boleh duit banyak. Duit tu siapa 50 ribu sebulan boleh gaji, tak pun boleh kerja tu boleh kena duit. Tapi hati dia ada wawih itu, dia ada lolah. Huwe pustalah tu ustalah ni. Kerana hati dia tak seni. Hati dia tak ada mutmainnun, tak ada keteningi, tak ada ketetapan. Sebab tu duit banyak pun nampak tu dia lillah. Kita tengok orang sorang tahu dah. Kalau orang ni nampak tenang, nampak hening, duit tak banyak apa hening. Boleh cek kata hati dia tenang dah. Tapi orang ni duit belana, tapi duduk tu dah. Semaya pun jadi gitu. Semaya setah kata lagu tu. Setah cuik situ. Ni nak atas hati tak tenang orang ni. Nabi kata mau tengok orang khusyuk tak khusyuk dalam semaya, tengok dia cuik mana tu. Kali dia semaya duk cuik janggut dia. Kali semaya duk cuik telinga. Ni boleh cek kata orang ni tak khusyuk hati dia. Nak tahu khusyuk tak khusyuk di hati lah kau. Okey. Tengok ni. La ghairu ay la ghairaha, tidak yang lain daripada ini nuktah. Apa ini nuktah? Ini nuktah nak beramal lagu mana, nak membaikkan hati, nak menyucikan hati. La ghairu ay la ghairaha mawjudun, tidak lain daripadanya, daripada hazin nuktah mawjudun, dia ada tak ada nak lain pada ni lah. Nak pada nuktah nak buat lagu mana weh? Nak weh hati kita tu molek. Wa qad dzakaru, dan sesungguh telah menyebutlah mereka itu. Siapa dia mereka itu? Ai ulamaul akhirah. Telah menyebutlah mereka itu ulamaul akhirah. Ulama akhirat ni. Fima yahtaju ilaih, pada barang yang berhajatlah ia. Pada barang yang berhajatlah ia seorang. Ilaihi, kepadanya, kepada barang. Jadi telah menyebut ulama akhirat pada barang hak seorang itu perlu, seorang itu berhajat kepada barang. Apa dia? Min zalika. Apa barang? Min zalika, daripada dimakan itu. Apa dimakan itu? Dalam ay al-mazkur minal ma'ani allati tuslihul qalba wal afati allati tufsiduhu. Itu ulama sudah menyebut pada barang seorang itu berhajat. Apa barang berhajat? Daripada dimakan itu, daripada yang tersebut, daripada makna-makna lagu mana nak membaikkan akan hati dan segala kebinasaan mana yang punah ke hati. Ni ulama nak sebut ni. Ni. Hak ni nak bercara hati masing-masing deh. Sebab tu kita pergi dengar ulama kecek. Salah satu perkara menyucikan hati tu. Dengar ulama duk kecek. Hari ni kita dengar ke Habib kecek dah kan. Habib kecek orang ramai siapa beribu-ribu. Apa tu duk cara Tok Syekh Daud kita ya. Duk cara Tok Syekh Daud. Sebab apa orang pakat sebut Tok Syekh Daud? Sebab amalan Tok Syekh Daud tu ya ada ikhlas tu, sebab tu orang pakat duk kecek tu. Apa tu setengah ulama saat ni tu duk tahu kata Syekh Daud ni talian dia tu pergi apa kena kepada tok nenek yo nari arak darah yo tu. Sebab tu lah dia hari ni pakak dok kecek dengan ulama-ulama. Lepas tu ulama mati lama dah 180 tahun dah, tapi pakak dok kecek. Sebab apa? Sebab amalan dia tu baik, amalan dia soleh. Walaupun kita siapa beratus tahun dah bercerai dengan dia, beratus tahun kita sengit, tapi pakak dok kecek sebab ada keberkatan di dalam amalan dia. Kalau kita nak baik ni, dah kita mati sikit lagi, orang belakang dok kecek hak kita. Kecek apa? Kecek kebaikan kita. Kita tak usah kecek aja. Dia tu mati, dia tu dulu duk buka bang judi, belaga air, belaga lembu, tak save tu. Kita mati ke, dia ada kau molek dia buat sejik weh. Ada kau molek dia duk mengajar weh. Masa dia hidup duk, orang akan kutik kali kita molek. Kita nak baik tu, gopoh kita buat orang kecek benar-benar kebajikan. Nak we jadi sedekatin jariyah, sedekah jariyah, lagi pula ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil nafak, kita mati nak murid kita ngajar pula. Kita mati nak murid anak murid kita ngajar, duk berjadi bertali, berbeng. Siapa tak putus-putus weh. Nak dak, tak segak, tak ada roh dah lah. Semua benda lain tak ada boleh pergi berlaku akhirat. 2 3 4 perkara ni je. Tu kita kaca tu. Fima yahtaju ilaih min zalika nahwan, yakni qada. Seqada dan sakat min tis'ina khaslatan mahmudatan. Ulama nak sebut pada barang yang perlu seorang hamba kepada barang daripada demikian makna-makna yang nak membaikkan hati dan segala kebinasaan yang punah ke hati.
nahwan ay qadran sekadar min tis'ina khaslatan mahmudatan daripada 90 nisbah sifat-sifat. Sifat mana kelakuan mana? Mahmudatan yang dipuji, hak dipuji akan dia, hak dok bersakut dengan hati kita. Musannif dan pula ulama nak sebut 90 perkara sifat yang terbaik yang terpuji dipujikan oleh syarak dok bersakut dengan hati kita. Wa fi adadiha dan pula pada segala lawan ni bagi al-khaslah al-mazmumati yang dicela akan dia oleh syarak. Nak sebut juga perkara-perkara yang berlawan bagi hati tu, sifat-sifat yang dibelawan, sifat-sifat yang dicelakan oleh syarak gapo hati. Kita tahu sifat dipuji, takwa. Takwa tu sifat dipuji. Takut Tuhan, orang panggil sifat yang dipuji. Al-khasyah, gerung Tuhan, bergentar dengan Allah Ta'ala, takut Tuhan. Bergetar siapa nak duduk talib, denyutnya kulit, denyutnya bulu rama, takut Tuhan. Ni orang panggil satu sifat yang dipuji. Mana sifat dicela? Sifat dicelanya, usyarak cela, sifat seorang deki kat orang. Sifat dicela, maki dalam hati, ataupun suka jahat kat orang. Ni orang panggil sifat dicela. Sifat yang berlawan dengan sifat yang diterpuji. Thumma minal af'ali wal masa'i. Kemudian selepas daripada ulama nak menyebutkan barang yang berhajat daripada sifat-sifat yang membaikkan akal hati ni minal af'ali, daripada segala perbuatan-perbuatan. Qadar 90 sifat yang dipuji dan lawan ni bagi sifat dipuji jadi celak. Lepas tu thumma minal af'ali, kama dia musannif pun dan pula ulama-ulama akhirat ini menyebut minal af'ali, daripada segala perbuatan-perbuatan dan pekerjaan hak dok sangkut dengan hati. Pekerjaan sangkut dengan hati, gapo dia hak molek, gapo dia hak tak molek. Hak molek kita suka baik pada saudara kita, hak molek kita sabar dengan apa berlaku atas kita, okey. Wal masa'i, dan pula segala usaha al-wajibati, hak yang wajib usaha baik mana hak wajib kita kena usaha untuk hati kita duduk dengan Allah, nak hati kita rapat dengan Allah, kita nak usaha baik mana. Ni cara kalau nak usaha ni kena berlatih dah. Tu orang ngaji kita ni kena berlatih. Sebab tu orang ngaji kita kalau yang ngaji banyak, yang ngaji molek, patut orang ni ada berkat lah hidup, orang ni boleh buat amal masa tua dia. Sebab tu fak ngaji kitab pondok, ngaji kitab bahasa ini ni, masa tua dia boleh pergi. Tapi syarat di dalam ngaji tu kena ada berkat. Semua nak berkat soy. Ngaji tak banyak tak apa tapi nak berkat. Tapi apabila berkat mana kita ngaji lepas-lepas dah, dia masa tua kita berasa nak buat amal. Masa kita klik duk kampung kita tahu dah gapo amalan kita kena buat, perbuatan mana untuk kita buat. Lepas tu perbuatan usaha mana yang wajib yang kita kena buat untuk kita nak baik hati kita, amalan kita, kedudukan kita. Ni ulama royak siap dah. Lepas tu kita keceklah ulama-ulama yang tua-tua, tanya ulama-ulama yang berkat-berkat. Ni kita nak sini ya. Tak usah kata kaca ngaji, kata ui panas, siapa tak tahu, tak usah jadi. Dia tak usah, tak jadi. Boleh kata tak jadi, benih tu mampu. Benih tu orang panggil tak pakar. Benih tu orang panggil hapa. Apabila tu kita saat ni tu orang panggil ada berasa hati. Benih kita tak pakar. Kau tua, kau hapa. Kau tua, kau hapa. Kau tua, kau jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Benih kita dapat tu orang panggil benih yang tak disetujui oleh guru kita. Sebab tu usaha buat ni. Usaha jadi kita tu boleh duduk. Lepas tu kita dustui, kita kening kita, kita suka kita. InsyaAllah ilmu hak mana kita dapat, kita berkat. Masa tua kita boleh bawa. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Sebab tu hak duk jadi ulama, duk boleh bawa orang buat apa. Butir ni. Orang ngaji ramah. Kan hak ni ngaji nak buat orang tak boleh. Kan hak ni ngaji buka pondok tak hidup. Kan hak ni buka bala besar orang tak mari. Sebab apa? Ni. Tika duk ngaji ni, dia buat nama. Tika ngaji, dia taat tu guru redak. Kadang-kadang tu jadi pemuluk ya. Sebab tu ilmu dia tak berkat tu. Ngaji pandai masa cuk kali ya bijak lebih dah orang. Tapi buat apa gelik buka pondok tak hidup. Buat apa gelik rumah nak buat balas so tak boleh hidup. Orang tak kunyah, orang tak hormat. Sebab tika hidup pondok tu, dia wahai lekeh orang, wahai lekeh kawan go. Lepas tu ngatuk ubah dia panas, tak jadi tu baca. Nah ni. Dia jebeh dia beruk tua orang ni tak pakar apa ni dia. Mingat molek
Beringat molek. Siapa dia klik kapung satu hari gana aku ni? Demo ni ngaji pondok lu. Ya hak paling belakang su, ya paling busuk su, ya paling akhir ngaji lama, ngaji tak bijak ngapa payah masuk tapi klik kapung lah baca faridah ya, baca musallih. Orang pakai hurung le kapung dia we. Hak ni ngaji pondok bijak dia orang. Ngapa tu ngapa. Tapi klik kapung ke tak hidup dia. Jaga baik-baik. Jaga wi molek. Jaga benih ni molek. Benih kita boleh dah. Kita beno yo wi molek, kita buh bekah wi molek, buh jaga cara wi molek, ngatuk guru jangan wi punah. Dah, nak pesan tak mudah. Sebab tu kita tu ada morning kawan-kawan kita ada pakat dok cik lah ni. Rung-rung kita dulu, rung abai-abai kita dulu. Nah ngaji aling, ngaji pandai ramah. Tapi kadang-kadang buka pondok tak ramah. Kadang-kadang buat balasah besar, orang tak ada. Bah kita ni tak ada balasah tengok lah ni duk ngaji sini ngaji tamadar ni tengok orang jenuh-jenuh tak ada lek kita dah ni sebab tu nak pesan ke puak kita dan kita nak tubaik nak gapo tu ngatuk guru nak minta halawi molek minta halal tu minta tu jamuh pala kita minta halal dengan ilmu hak kita dapat baru berkat buat ni dah sebab tu masa nak tubaik dala dulu Allah pala ko bos semua. Masuklah pala boh maaf cik boh hak kita salah dulu silap dulu duk pondok tak tu undang-undang duk lakoh pagar apa itu ni minta lah ilmu semua kita tu puas hati kita suka hati ni mari masuk itu depan dia kelek lopak itu belakang tak jadi tak pakar benih kita boleh tak pakar tak jadi kerja kalau kacang ngajar pun tak hurung sebab apa ilmu dia tak berkat kita puas hati kaca duk ngaji puluh tahun habis duit puluh ribu, ratus ribu, budu apa je bodoh, patu mari duk nak taat kau. Nak kulit nak yah patah tak leh. Apa kan kerja pamu? Habis dengan duit, habis dengan masa, habis dengan aku duduk ke dengan soba ni. Apa dah apa? Klik nak pakai tak leh. Benih apa? Benih tak pakai. Mu kena jaga molek. Ngaji lama dah buat ni, duk pondok tu deh. Tidur tak tidur, makan tak makan, duit habis belana. Puyuk berapa kali saling puyuk api berapa kali mampu, kipas ni berapa kali mampu. Bapa kelik nak guna tak leh ilmu kita. Apa beda tak? Kira-kira boleh kata, boleh jadi imej semaya, tak apa kapung kat kunyuk. Jadi dia weh. Walau dia tak boleh ngajar banyak, tapi hari dah musallih boleh ngajar dah kapung. Sebab benih dia hidup. Jaga molek. Nak royak semua dah. Sebab apa duduk di hari ni aboyi boleh setara ni. Sebab kita ngatuk guru, kita tak pelekeh sekali. Bah ngajar mana, ceramah mana, tok kita kunyung setinggi-tinggi. Baru ni kita pergi dala. Pergi dala baru ni kita malak khotel Quran budak hafiz dari dala. Khotel Quran hafiz di dala, maka pok ni pun Amudi Hasbullah pok ni pun panggil suruh gi mik khotel lah, mik berkat khotel budak hafiz. Dan pada hari tu kita pergi tu, malak hari tu kita ada wasapa kita ni tok ramai ke depan tok besar-besar ni. Kalau mak kedi pun ada, abah karing pun ada, abah ta pun ada, abah lain pun ada lah kau. Tiba-tiba gitu dia menjemput abah karing nak kecek. Abah karing dalak lah ketika khotel Quran. Lepas tu abah karing kita tak apa, abah fikri nak kecek. Kita pun jadi tak tergamuk tok guru kita. Pahala tua kita lagi. Tok guru kita masa duduk dalak lagi. Kita tak gamuk tapi kerana taat tok guru naik. Lepas tu apabila kita nak kecek, nak kata tok guru. Dia nampak, biar molek, biar tak molek. Biar hati buruk, hati tak comel, hati comel. Nak kecek patah, patut kita puasa malu kotok guru. Sudah kecek, kita pergi holah pala kita di kholi kemak kedih. Kholi minta sapuh pala kita sikit. Kholi sapuh pala kita sikit. Kholi minta wi berkat. Hei, holah pala tu uap pun dia nyo. Walaupun kita orang masyhur gadang pun, holah lagi Ni bila kita dang, bila kita panah, nak holah pala tu tak leh dah. Ni yo pelak orang kita. Bawa panah sikit, mula lupa budi tu guru. Bila pandai, bila kita besar. Pahala ni kita dalam sosial ni orang kenal sosial ni. Gilah tunggu mana orang kenal belakang. Makan mana, peri semua. Turun di kedalina baru nak bayar. Dia mau bayar dah. Pergi kawan nak makan habis beribu. Kita nak bayar, dia mau bayar dah. Ni kita nak back ni pun ni. Lepas tu Allah, pala ku abang ni sosial, pala kita sikit. Lepas tu Allah ku pada wabota teriak. Itu Allah pala dia teriak. Dia tak molek lah fikri aku duk dengar semua, duk kecek dalam YouTube ni, duk sebut hadalah semua. Sebut hatuk guru semua, mun tak lupa. Kita tak lupa beta. Apa kita tak lupa. Kita mari ni ngaji ni kita boleh pandai nulis dalah. Kita pandai baca dalah. Kita boleh ilmu pun dalah. Kita tak lupa dalah kita.
Moho kita dalam kita tak lupa. Kecek mana, nak ceramah mana, moho kita dalam kita tak lupa. Ni kita dah boleh ilmu dah juga patah lupa dah tok guru. Pas nak berkat kat mana? Tak berkat, tak pakai. Hei, buat ni. Wah, boy tak ada lain leh. Tak ada mana apa leh. Tapi waktu di hari ni orang kita turun mana? Pakak suruh siapa? Kalau tak di pun di jamiah suruh siapa? Dek minta maaf dek dah. Ramai ni orang ribu. Tak ada klik kita hari ni siapa pala. Ni kita nak diberkat walaupun ilmu tak banyak. Nak berkat. Berkat. Berkat amalan, berkat hati, berkat amalan duduk di hati kita. Hati kita setara mana dengan Allah. Rapat tak mana dengan Allah. Situ timbul berkat teh. Amalan kita hari-hari sebab Tuhan tengok, patut amalan kita ikhlas ke tak ikhlas dengan Allah. Situ dah tengok. Banyak buat amal kerana Tuhan tak terima. Lekok dah ada kerana Tuhan tak terima. Faham jelah ni kita tak ada nak kecek apa. Rezeki Tuhan bagi. Tok turun mana. Makan mana. Peri semua di hari ni. Kita tahu tu ada berkat tu doa kita. Tu doa kita. Masa kita budak tu berdoa. Dah, masa orang tua kita mati dulu, kita ingat seh dua orang. Masa mati muluh abah kita ni, kita budak-budak dia satu. 13, 14. Ada tok rucuk hijau seorang, lepas tu tok seorang lagi buat tukak seorang. Mai sapu kepala kita. Weh ngaji sungguh dah, boleh ganti baba dah. Ingat kepala ni, tapi kita tak ingat tok guru ni tok guru mana. Sapu kepala kita, weh ngaji sungguh dah, boleh ganti orang tua dah. Kita pun ingat kata itu guru pesai. Siapa di hari ni? Pada hari ni hak tu kata so kita perhati. Jadi so. Sebab tu fok ni jangan tinggal tok guru. Jangan tinggal jinyak lakah tok guru kita duk ngaji dah. Bukan sini mana kita ngaji dah, kita kena giziarah. Kita kena giziarah tok guru kita ngaji ilmu kita sepatas lidah. Baru berkat. Dah. Tu nak royak gitu ya puan ni. Nak berkat tu. Nak berkat dia berkat ya jaya yo kona kopsohu ko berkat le ilmu dalam rezeki dalam gapo ya berkat semua dalam anak murid pun ya berkat. Kalau tak berkat tak boleh duduk patara ni 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 pondok pun jawi ni kalau tak ada berkat you tak boleh duduk dah. Orang kucoh, orang kacau, orang haru tak boleh duduk dah. Tapi dengan berkat ya Allah Taala bagi. Nyak molek pun itu semua. Minta we jadi berkat belaka ramai-ramai ni deh. Jaga molek. Tu dia wal mahmudati nahwa zalika seumpama dimakian itu fi sa'iri tafasiliha. Pada pihak dimakian itu dimakian mana dalil tu? Ai tis'ina. Pada pihak ulama nak sebut 90 ni sebuah sifat yang dipuji. Ada fi sa'iri tafasiliha pada hak yang tinggal lagi daripada segala huraya dan tafsir akan dia akan gawa dalil ai ma'ajami tafsili al-abdi wal af'ali. Serta sekalian daripada nak huraya segala huraya sifat yang berlawan ni daripada mana sifat yang dicela, mana sifat yang ditak kena oleh syarak, sifat yang dicuci oleh syarak dan perbuatan yang sakut ngati. Tengok wala amri innaman ahammahu amru dinihi wantabaha min raqdatil ghafilin. Wala amri dan demi omo aku katanya musannif wala amri dan demi omo aku ini. Demi omo aku tu orang panggil wow tu orang panggil tauti'atun lil qasam lah. Wala amri dan demi omo aku kata musannif innaman sesungguh bahasa mereka ahammahu yang mempenting akan dia akan mereka yang mempenting yang bila penting akan dia akan mereka ni amru dinihi oleh pekerjaan agamanya agama man. Siapa-siapa yang bila penting kerja agama kita bila beratkan agama kita agama kita tak buat main-main, kita tak melengah-lengah, kita menganggap orang agama semaya pun tak buat main-main. Orang melengah agama mana? Semaya pun hujung-hujung keke nak masuk. Maya zuhur kakak nak masuk asar. Maya asar kakak nak masuk ngorek. Tu orang buat main-main dengan agama. Tapi orang yang bila penting kerja agama, bila masuk waktu pak, dia pun semaya selalu dah. Masuk zuhur, tak berapa minit, dia pun semaya sunat, pas sunat semaya fardu. Lepas tu apa lagi? Bila dengar orang pergi sejik lalu dah. Dengar orang ngajar sejik, gi sejik lalu dah. Halqah Quran gihan, ni orang penting agama.
orang kerja agama memilih pentingkan kerja agama. Lepas tu orang memilih penting kerja agama, bila amati kerja agama, bila besar kerja agama kena. Wan tabaha, dan dia tersedah, dia jaga. Dia intibah, tersedah dan terjaga ia min raqdatil ghafilin, daripada ketiduran bagi orang-orang yang lalai mereka itu pada Allah. Dia jaga. Makna kerja agama ya bila nombor satu, ya bila penting sekali. Lepas tu dia jaga diri dia. Ia saat ni tu pelera diri dia. Ya kesedaran diri dia daripada galik bagi orang-orang yang lalai, daripada ketiduran bagi orang-orang lalai kepada Allah. Dah. Wa nadhara li nafsihi, dan pula duk memandang ia atas pada ahammahu. Wa nazara, dan duk memandang ia mansaning li nafsihi, bagi dirinya, diri dia tengok diri dia, dia pandai dia tak ada gaduh tengok orang. Ni orang-orang molek ni. Tengok aku ni karuk hatiku ni. Jahat hatiku ni. Allah malah wa amanyo. Malah tengok diri, tak ada tengok orang. Ni duk tengok orang tau, dia tu tak jadi anak dia. Dia tu tak jadi semaya malah. Aku yang rajin. Dia tu tak rajin sejak, aku rajin sejak. Anak dia tak jauh, anakku ya. Duk tengok orang. Tak ada tengok diri sendiri. Tapi orang molek dia tengok diri dia, tengok kecelaan diri, tengok uyub diri, keaiban diri, dia tengok diri sendiri. Fala yakunu tahsilu jami'i dzalika, maka tidak hasil dan tidak dapat. Maka tidak adalah hasil dan dapat jami'i dzalika, akan sekalian dimakan itu. Tidak hasil, tidak dapat. Sekalian dimakan itu, gapo dimakan itu? Aima yahtaju ilai minas sifatil mazkurah ma'a adadadiha. Maka tidak hasilah akan dimakan itu, akan sekalian dimakan itu daripada sifat-sifat yang berhajat, perkara yang berhajat kepadanya oleh seorang, daripada sifat-sifat yang dipuji serta lawan-lawannya. Wal amalu bihi alaihi, dan beramal dengan dia, dengan apa? Ai bi jami'i ma yuhmadu minas sifat, dengan sekalian barang yang dipuji daripada sifat. Walijtinabi, dan menjauhi alama yuzammu minha, di atas barang yang dicelakan daripadanya pada sifat saat ni. Beramal dengan perkara, dengan sekalian barang yang dipuji pada sifat. Kathiran, banyak sangat. Tak hasil sekalian dimakan itu, dan beramal dimakan itu di atasnya tu banyak sangat tak hasil. Banyak dak hasil, benda tak molek tu, benda tak comel hati kita, tak tahu orang panggil dak hasil. Iza waffaqahu Allah Ta'ala, apabila mentaufiq akan dia oleh Allah, maka tidak menghasil akan perkara-perkara yang tunjuk saat ni, perkara yang berhajatlah kepadanya oleh seorang, daripada sifat-sifat yang dipuji serta lawannya daripada sifat-sifat yang digapa dicela, dan beramal dengan dia di atasnya tu tidak hasil kebanyakan, malaikat ketika Allah Ta'ala mentaufiq akan dia. Iza waffaqahu Allah Ta'ala, apabila mentaufiq akan dia, akan seorang oleh Allah, apabila Allah Ta'ala taufik dia, dia boleh buat amal lah. Dia boleh apa? Bolehlah nak bersifat hati dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak mentaufiq, maka tidak hasil walaupun satu sifat kepadanya daripada sifat sabar, sifat taqwa, sifat apa, tidak hasil baginya. Akan mereka tahu, wallahu alam. Dah sekat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tanya kata pen yin nai lemat dai mai babo pen yin bedak sejuk apa bedak cak ular boleh pakai bedak les semaya. Kadang-kadang orang tu sudah mani ya perkara dia bukan kada boh bedak sejuk kok tubuh ya boh kok punggung ya tin sudah ada le mai. Boh bedak sejuk bedak pen yin dah ngapa bedak cak ular dah kan. Cak ular boh kok tubuh sah ni. Patu tahu dah boh kok punggung tik sejuk punggung. Boleh ke tak boleh? Jawab tu apa dia nya bedak tu najis ke? Kalau bedak tu najis, makna tak boleh. Kalau bedak tu tak najis, tak ada masuk alkohol, tak ada masalah. Ni. Lepas tu dia panggil sejuk tak sejuk tu, tengok. Bedak tu dia panggil kalau dia masuk alkohol, maka alkohol tu tubik dua perkataan ulama. Dah.
supaya bahawa sah tu. Engkoh tu kata setengah ulama tu najis. Kata setengah ulama daripada jenis engkoh tu kata setengah tu tak najis. Awak bedok, awak gapo nah, awak ai bau gapo itu ni. Jadi nak molek je, bagi dia mau tanya boleh pakai ada bedok sejuk dalam semaya. Kalau nak worok, kalau nak cuma tinggal bedok sejuk. Supaya kita pakai minyak bahawa sah tu. Hok fung tu. Kita tinggal paling comel. Sebab itu engkoh. Sebut kata engkoh duk khilaf di antara dua qaulan ni. Satu perkataan engkoh tak ada masalah sebab kata bukan najis. Kata ulama sebut kata engkoh itu najis. Lepas tu kita keluar daripada khilaf di antara dua perkataan, pakai tak usah pakai. Tu lebih comel. Dalam semaya ibadat. Lepas semaya pakai, nak pakai pun dah kan. Koh maya tu kalau nak pakai tak ada apa. Ulama kata boleh. Tu kalau nak cuma tinggal kedua-dua. Gitulah kak nak pakai bedok sejuk tak ada masalah. Tapi kata ulama tu boleh setengah, kata ulama kata tak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Hak ni orang kafir tu duk istihza. Gapo istihza? Duk berolok-olok, duk menyanyi dengan Nabi. Orang panggil istihza, lagi pula wasukhriyah wal inat. Duk berolok, duk menyanyi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat tu mari ketika orang kafir duk istihza Nabi, Tuhan kata ya ayyuhalladzi. Ni Tuhan duk cerita. Hei seorang allazi murad allazi ni seorang. Orang panggil musduk allazi. Murad allazi ialah kena seorang. Seorang ketika ni siapa dia? Wa huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ialah kena pada Nabi. Ya ayyuhalladzi. Hei seorang. Nuzzila alaihi. Yang diturunkan ke atasnya. Diturun ke atasnya, ke atas allazi. Az-zikru akan ingat. Asalnya az-zikru makna mengingati. Sebab apa Tuhan ibarat dan takbir dengan az-zikru? Kerana dengan Quran ni boleh mengingati kita daripada tak baik kepada baik, daripada lalai pada Allah boleh ingat pada Allah. Itu Quran. Daripada kita tersesat boleh kita mai pada hidayah. Dengan Quran daripada tak baik boleh baik, daripada zulmah mai pada an-nur. Sebab tu dia panggil az-zikru. Tuhan ibarat dengan az-zikru. Dengan Quran boleh mengingat, boleh apa? Boleh memberi kesedarankan hati-hati kita semua ni. Deh. Kemudian az-zikru tika ni gawa Al-Qur'anu. Tafsir ialah kena kepada Al-Qur'an. Hei seorang munduk kata barang ni hak diturunkan ke atasmu tu di atasmu hei Muhammad. Az-zikru Quran tu fi za'mihi pada menyekanya. Pada suka nya suka allazi. Muduk suka kata muduk kecek kalam tu. Kalamullah. Az-zikru tu ialah Quran kalamullah. Muni lagu mana ya Muhammad? Innaka sesungguh engkau tu ya Muhammad lamajnunun. Gila kan nah? Mun gila kan nah? Mun kecek kata hak turun mari hak munduk kecek tu daripada kalamullah, daripada cakap pe Allah, daripada zikrullah. Pamunduk kecek tu benar ke kamu ni? Mun gila ke lagu mana? Tengok Nabi dia mau kata gila. Kau masa budak-budak dia mau panggil Muhammad Amin, Muhammad Amin. Mari jadi Nabi, dia mau panggil Muhammad Majnun. Dah kan? Budak-budak tak ada dah dalam kota Mekah, tak ada dah orang paling berjuru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila bangkit jadi rasul, dia mau gelar kata Muhammad Majnun. Muhammad digilakan. Sebab tu orang kita nak jaya selepas pada orang kata gila. Kalau dalam amalan pun orang kata gila, baru jaya. Kalau dalam ngaji pun dia mau tu gila ngaji, baru nak jaya dalam satu-satu urusan. Nah, lepas tu halla lauma dengan nak halla. Hei Muhammad, ta'tina bil malaikati. Membawa datanglah oleh engkau akan kami ya Muhammad bil malaikati dengan para malaikat. Kalau mus benar kata Quran tu kalamullah, Quran tu cakapan Allah, maka mendatanglah akan daku saat itu dengan para malaikat yang royak kata ni Quran ni kalamullah ni daripada Allah Taala ni.
In kunta minas sadiqin, jika adalah engkau itu Muhammad minas sadiqin, daripada orang-orang yang benar mereka itu. Kalau mung tu orang benar, mung tu sebenar-benar pada cakap mung kata itu kalamullah, itu wahyun minallah, mengwarilah malaikat meroyak pada kami kata, hei para Quraisy, hei pak Quraisy semua, hak malaikat apa, hak Muhammad dok kecek tu ialah daripada kalamullah, ialah wahyun min indillah, ialah satu wahyu daripada Allah. Mengwari malaikat royak begitu, tak apa aku nak percaya. Kalau mung tu benar-benar fi kaulika, pada perkataan engkau, pada perkataan engkau kata nabiyun, engkau tu nabi. Engkau kata engkau tu nabi. Muarilah malaikat royak pada kami semua kata, ni malaikat mai royak pada kami kata engkau tu nabi. Dan pula wa anna hazal Quran, dan sesungguh bahasa Quran ini min indillahi ta'ala, daripada sisi Allah Ta'ala. Meroyaklah wi malaikat meroyak pada puak kami, baru kami nak percaya, baru kami nak membenar dengan perkataan kau. Ni muni gila ya Muhammad. Gitu soalnya. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi. Tuhan kata lagi, manunazzilu, tiada menurunglah oleh kami al malaikata, akan para malaikat. Kami tak buat turunkan para malaikat saat ni tu illa bil haqqi, malaikat dengan kebenaran. Tengok yang duk jenera tu. Orang duk baca duk jenera boleh riuh ngolah. Manunazzilu, ya kata fihi, padanya, pada qaulihi ta'ala, manunazzilu ni hasfu ihdat ta'aini, ialah dibuat dihazah akan salah satu dua ta. Dua ta, salah satu dua ta. Asalnya tatanazzalu, tatanazzalu, patu buatkan salah satu pada dua ta. Jadi asalnya tunaga apa, manunazzilu. Asalnya tatanazzalu, ya dua ta. Tanazzala, ya tanazzalu, tanazzulan. Dua ta dah. Tatanazzalu supaya pada surah inna anzalnahu fi lailatul qadr, manu tanazzalul malaikatu. Dah. Asalnya tatanazzalu. Kalau kita tengok dalam mata izin, maka beripungkan dua ta. Ta yang pertama ta harah mudhara'ah, ta yang kedua dikatakan ta kelima, tanazzala. Sini orang panggil dibuatkan salah satu daripada dua ta. Kan? Asalnya matunazzilu. Matunazzilu, baca tunazzilu tu. Asalnya matunazzilu. Asalnya apa dia? Ya baca ni. Tanazzala yatanazzalu, mana tanazzalu. Asalnya mana tatanazzalu, tanazzala yatanazzalu, tanazzala yatanazzalu. Asalnya mana tanazzalu, asalnya apa ma tanazzalu dah. Tanazzala yatanazzalu, tatanazzalu. Tiga ni asalnya ana tanazzalu, patu buatkan salah satu daripada ta tu. Ma tanazzalu, ada mau baca guna tu, ada mau baca ni me ma tunazzilu tak, ma nunazzilu. Ma tanazzalu buat salah satu dua ta tu. Nah, ma tanazzalu, asalnya tatanazzalu, buat salah satu ta. Ma tanazzalu, maka gapo tidak menurung oleh kami al-malaikata, akan para malaikat. Kami tidak buat turunkan para malaikat illa bil haqqi, malaikat dengan kebenaran. Kami tak ada buat turunkan malaikat dengan kebenaran. Apa kebenaran ni? Bil azab, dengan azab aku. Tuhan kata azab kami. Mana? Ya Tuhan nak buat turun malaikat ni, dia tak buat turun malaikat di situ. Allah Ta'ala nak bala. Di situ Allah Ta'ala nak membinasa, baru Allah Ta'ala buat turunkan para malaikat. Cuba kalau kita tengok di Kaulu, di Laut Putih, Laut Mati, di Jordan, di Ordong, Allah Ta'ala buat turunkan malaikat buat apa? Malaikat colekkan bombing,
Colek bombing di Kubra, di apa? Di bombing Ordung di Jordan, di lap mati tu, malaikat colek bombing wak naik ke langit, lepas tu balik hak dari patak wak naik ke langit, lepas tu mi hak patak wak turun ke bombing. Mana kata hak patak naik ke atas, lepas tu hak atas turun ke bombing. Lepas tu malaikat tu maya nak mengazab akan kaulu hodok lewat jatuh sama jatuh. Allah Taala suruh malaikat tu korek bombing, hak patak wak naik ke langit, lepas tu hak atas wak turun ke bombing. Ni Allah Taala kata aku tak wak turun malaikat di malaikat wak tu ni ia adalah nak mengazab satu-satu kaum. Supaya kata ketika mana? Ketika nu kita tahu Tuhan nak turun masalah, Raja Abraha. Dia nak ambilkan Baitullah, nak klik di Taif. Supaya dia duk deki pada orang Mekah. Ramai orang pakat mari duk likungkan Baitullah. Satu apabila dia mari nak ambil sungguh nak akut Baitullah, Allah Ta'ala hantarkan malaikat rupanya burung-burung layar dah kan? Burung layar sekali dengan malaikat Allah mari tahu kan mik api ke? Mik takau batu dalam api neraka mari pungakan fok-fok ni semua. Maka hancur lebuh bilicing. Sebab tu Tuhan kata aku tak buat turun malaikat. Kami tak turun malaikat, malaikat dengan kebenaran. Apa dengan azab? Sebab tu kita ingat ada malaikat turun, dia tak saja. Dia tengok. Wa man kanu, dan tidak adalah mereka itu al-kufar. Tidak ada mereka itu kufar ya Muhammad. Ai izan pada ketika itu, baca izan tu pada ketika itu. Ketika mana tengok? Ai hina nuzulil malaikati bil azab, pada ketika dan waktu turunlah para malaikat dengan keseksaan. Jadi tidak ada mereka itu lagi pada ketika mana? Izan ai hina nuzulil azab, hina nuzulil malaikati bil azab, pada waktu dan masa turun para malaikat tu dengan azab. Tidak ada mereka munzarin, ditunggu-tunggu akan mereka. Boleh tunggu lagi. Muakhirin, ditakhirkan mereka itu tak boleh dah. Jadi apabila malaikat ya Allah Taala waktu turun mari ke langit, mereka ketika ni nak tunggu tak boleh dah. Makna kata nak melewat tu, ya Allah, hey Muhammad, murayatlah pada Allah Taala, mintalah Tuhan tangguh setani kawal tak ada. Dak, Tuhan tak tunggu dah. Dah supaya daripada kaum Lut tak tunggu dah. Daripada kaum Samud Tuhan melontarkan, Tuhan hantarkan angin tip beliau tak tunggu dah. Murayatlah hey Nabi Samud pada Allah, royaklah berhenti serta angin ni. Dah tak berhenti dah. Dah. Kalau Tuhan nak gapo atau si gapo atau turun malaikat lagi, tika tu azab tu dia panggil dia bertangguh lagi. Tapi dah apabila malaikat turun mai ke bumi ya tak saja dengan mereka itu nak mempelewati, nak mempelamat tak boleh dah tika ni. Apa boleh turun ya turunlah. Nak tunggu tak boleh dah. Ya hancur mana-mana. Ada ya turun mari dah ya kena hancur. Ada malaikat turun mai pada langit. Maka di situ kalau nak hancur pun hancur, kalau nak binasa pun binasa. Tengok peperangan Badar apabila malaikat turun, tak ada orang kafir kau Islam nak baca tekak tak kau. Tak ada nak baca tekak bagi orang kafir putus belah-belah dah. Apabila orang Islam tak akak sini tak ada tepuh geng tekak orang kafir, putus habis dah tekak orang kafir. Siapa dia turun? Ini malaikat turun daripada langit sebagai bantu orang Islam, turun sebagai membinasa mereka, mengazabkan mereka. Okey. Tu tengok. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ni Tuhan janji sendiri ni. Inna, sesungguh kami ni. Kami tu siapa dia? Yakni Allah. Nahnu nazzalna. Tu sebagai apa orang panggil mentakkidkan domain dalam inna. Inna, sesungguh kami ni. Nahnu, kami ni. Nahnu nazzalna, kami menurunkan. Jadi nahnu nazzalna, kami menurunkan az-zikra, yakni akan ingatan ni, pengingatan ni apa? Al-Quran ini. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguh kami yakni Allah Taala lahu baginya, bagi Al-Quran, bagi az-zikri ni, lahafizun, sesungguh kami menjagakan akan dia. Quran sebab tu dah jaga daripada apa tengok? Minat tabdili, daripada tukar menukar. Allah Ta'ala jagakan Quran, orang nak tukar tak boleh. Wa tahrifi, daripada nak memaling dan ubahkan akan dia tak boleh. Tuhan jaga Quran siapa setara tu.
Tak serupa kitab Taurat Injil. Taurat Injil orang boleh tukar, boleh ganti, boleh tambah, boleh kurang. Tapi Quran tak leh. Nak tukar tak leh, nak ubah tak leh. Waziyadati nak tambah pun tak leh. Wan naqsi dan pula nak mengurang pun tak boleh. Quran tak leh dah. Orang nak buat apa tak leh. Sebab tu ayat ni boleh kita baca pagi-pagi, papa subuh dah. Nak buka pintu bagi fok nego lah. Bagi fok nego tu ya nak buka pintu kedai ya. Boleh baca ayat ni. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Ayat ni boleh jaga kedai, boleh jaga dia. Sebab tu orang apa orang menega apabila nak buka kedai baca bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sekali minta Tuhan buka kedai. Lepas tu inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang makna yang comel. Kerana Tuhan jagakan Quran tak ada siapa dia boleh ubah. Quraisy diri tak boleh nak ubah. Yahudi ahlul kitab nak ubah tak boleh. Nak paling tak boleh, nak tukar tak boleh. Lepas tu kalau kita dah beramal hari ke hari, maka kedai kita dijagakan oleh Allah dan kita sendiri keluarga kita. Gitu. Dah. Tu dia. Walaqad arsalna min qablika, dan hanya sungguhnya kata Allah Ta'ala lagi, arsalna, mengutuhlah oleh kami, hei Muhammad, min qablika, sebelum daripada engkau tu Muhammad. Kami utuh ke apa? Sebelum pada engkau. Rusulan, akan beberapa segala rasul-rasul. Kami bakit, kami utuh, kami suruh. Sebelum daripada engkau tu, akan segala rasul-rasul. Beberapa rasul. Bila? Fi syia'il awwalin, pada kumpulan yang telah lalu mereka itu. Apa fi syia'il awwalin? Dalil dia tafsir dia. Fi raqil awwalin, pada puak-puak yang telah lalu. Orang-orang sebelum sabit daripada kaum Quraisy, belum daripada kaum engkau, belum daripada umat engkau, kami sudah latih dah rasul-rasul yang sabit sebelum pada kamu, pada orang-orang dulu. Apa fi syia'il awwali? Yang makna kata ai fil umamis sabiqah ataupun wal umamil madiyah. Waidah. Tu murata fi raqil awwalin ai fil umamil madiyah, pada umat yang telah lalu tu kami bakit dah rasul. Tengok umat Nabi Musa, Tuhan bakit dah Nabi Musa. Lepas tu Tuhan turunkan Taurat. Umat Nabi Isa, Tuhan bakitkan Nabi Isa. Umat dia tu Nabi Isa. Lepas tu umat Nabi Ibrahim, maka Tuhan bakit Nabi Ibrahim. Itu makna kata kami sudah bakit, sudah utus, sudah suruh rasul-rasul yang sabit belum daripada kamu Muhammad, daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Musa, daripada Nabi Isa, daripada Nabi Ismail, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Ilyas. Kami bakit dah rasul-rasul pada kaum-kaum yang telah lalu, pada umat-umat yang telah lalu. Itu makna fi syia'il awwalin, pada kumpulan yang telah lalu mereka itu. Tengok lagi. Wa ma ta'tihim wa ma ya'tihim min rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Fatimah. Wa ma kana, dan tidak adalah beberapa kali, ya'tihim, datalah akan mereka itu, akan rasul-rasul. Min rasul, daripada satu rasul. Tidak ada datalah ia akan mereka itu, tidak adalah data akan mereka itu, akan rasul-rasul, ar-rusulah min rasul, daripada satu rasul ni, illa kanu bihi, malaikan adalah mereka itu ar-rasul bihi. Dan barang yang adalah datalah ke mereka itu pada satu rasul, dan tidak adalah datangkan mereka itu rasul daripada satu rasul, malaikat adalah mereka itu rasul-rasul tu dengan dia, dengan satu rasul tadi, yastahzi'una, berolok-oloklah mereka. Nak ayat kanan ni? Tak molek. Wa man kana ya'tihim, dan tidak ada datang akan mereka itu, akan rasul-rasul, min rasul, oleh satu rasul. Illa malaikatnya adalah mereka itu rasul-rasul, bihi, dengan satu rasul ni, yastahzi'una, berolok-olok dan bersena-sena mereka itu. Mereka itu al-kafirun ataupun al-kuffar. Gapa? Kastihza'i qaumika,
seperti berolok-olok oleh kaum engkau. Bika dengan engkau Muhammad. Mana kaum engkau? Yakni daripada kaum Quraisy yang berolok-olok akan dikau seperti kaum bagi umat-umat yang telah lalu yang berolok-olok dengan nabi-nabi mereka dan rasul mereka. Tengok ke Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah Taala kata, "Hei Nuh, boleh buat tubik dah kapal belah-belah ni boh nak mari tak lama. Kau yo pakat gi berok dalam kapal Nabi Nuh." Ni nak kata berolok. Tahu kata Nabi Nuh nak buat tubik kapal pakat nak berok. Nak berok. Siapa busuk habis kapal Nabi Nuh. Lepas pada berok, nak apa ni? Istihza. Apa istihza? Nak nampak rupa. Nak taswir masalah apa? Pakatnya nak berok. Tahu Nabi Nuh buat tubik kapal. Muka tu heroyak dah kata nah. Aibah nak mari dah tu. Pakat nak berok. Tahu tu. Berok. Siapa Nabi Nuh di. Nak naik tak kapal tak boleh bau busuk. Lepas pada fok berok tak kapal Nabi Nuh. Pakat sakit mata habis je. Bekok mata, bekok pipi, bekok biji. Deh. Dengan sebab istihza, yakni berolok-olok bersenda mereka. Lepas tu pergi beli ubat tu, beli ubat ni siuk gitu, makan kok tu kok ni tak hingga weh. Fok kawan-kawan dia berok lah kapal Nabi Nuh. Akhir-akhir nah dia mari minta pada Nabi Nuh, ya Nabiullah, ya Nabiullah, mintalah berdoalah pada kami silap dah, kami salah. Nabi Nuh kata boleh tu wahyu Nabi Nuh. Hei Nuh, nak wi hengah mata fok ya dak bekak, dak sakit mata-mata mereka tu. Wi ya colek tahi ya sendiri mai lomo di mata dia. Ni tu balas tu. Pakak colek sikit sore, colek boh di mata, colek boh di mata, colek mata. Siapa habis tahi dalam perahu. Deh. Sebab apa? Sebab berolok-olok mereka itu dengan nabi mereka. Nah kan? Tengok. Tu dia. Wahada dan bermula ini mana ai qauluhu ta'ala walaqad arsalna min qablika rusulan fi syia'il awwalin wa ma kana ya'tihim min rasul illa kanu biyastahzi'un. Ini tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tasliyatul lahu? Apa tasliyah? Yakni Allah Subhanahu wa taala nak menghibur akan hati Nabi, nak mensejuk akan hati Nabi. Royakkan ayat ni, hey Muhammad, dulu Nabi dulu ke fok umat ya dulu. Semua Nabi dulu tak ada sore pun daripada rasul pada Nabi tidak diejekkan oleh kaumnya, disenakan oleh kaumnya, dinyanyi oleh kaumnya, diwak nyanyi oleh kaum. Tak ada Muhammad. Semua nabi-nabi hak sabit belum pada mung daripada fok-fok yang telah lalu, daripada umat-umat yang telah dulu, semua mereka kena istihza, kena diwak nyanyi, kena diolok, kena diwak sena-sena oleh kau. Faham apa tu ya mak? Ini Allah Taala nak mensenikan hati Nabi, nak menghibur tuana, tasliyatul lahu, nak mentasliah, nak menghiburkan hatinya hati Nabi. Wai dah. Apa nak tasliah jangan negara tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam, nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Gapo yang Allah Taala kata, tengok nah. Tu kata sikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, katanya qauluhu taala ya ayyuhalladzi, hei seorang. Ni muraknya allazi ialah seorang. Nah, murak allazi seorang ialah kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala kita orang kafir kata hei seorang, ia diturun ke atasnya di atas seorang al-zikru oleh zikir. Diturun ke akan zikir, apa mengingati. Sebab dengan Quran boleh mengingati pada Allah, dengan Quran hak kita lalai boleh ingat pada Allah, hak tak molek boleh jadi molek. Tu sebab tunya. Ai waqalal mukadzibun, dan telah berkata oleh orang yang bakit dustakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia al-mukadzibun? Ialah kena pada kafir Quraisy. Nah, al-mukadzibun ialah orang membakit. Siapa dia? Ialah kena kepada kufarum Makkah, ialah kufarum Makkah, yakni fok-fok kafir Quraisy. Ataupun kita kata al-kufaru Quraisy, nah, membakitkan gawa, membakit dustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakit dusta li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bakit dusta istihzaan, sebagai nak buat olok-olok, nak buat senda-senda, nak menyanyi ke Nabi, nak buat ejek-ejek dengan Nabi. Dah. Ya ayyuhalladzi, hei seorang, nuzila alaihil Quran, diturun ke atasnya, ke atas allazi, al-Quran akan Quran, diturun atas engkau seorang akan Quran. Innaka lazahibul akli, hei sesungguh engkau tu, hei seorang Muhammad ni, engkau ni orang punah akal kau, orang hilang akal kau, engkau ni Halah, hei Muhammad, hei seorang hak yang diturun ke atas engkau tu Quran ni,
ta'tina membuat datang engkau akan kami ni bil malaikah dengan para malaikat meroyak pada kami ni kalau engkau tu sebenar Quran daripada Allah kalamullah mewari malaikat jadi saksi nyata malaikat tu melangit hei fak Quraish sungguh Muhammad tu Quran turun tah dia turun malaikat Jibril kami kai meroyak pada kami baru kami nak percaya in kunta sadikan jika adalah engkau tu benar ya Muhammad litashhada supaya engkau boleh menyaksi annallah bahawa Allah Ta'ala itu arsalaka mengutus ia akan dikau. Malaikat tu mari menyaksinya, engkau boleh menyaksi. Sungguh weh, malaikat tu main langit oh ya Muhammad ni Allah Taala utus dia. Lepas tu waktu Quran tadi kami percaya. Kalau tak begitu kami tak percaya. Deh. Kata laginya inna nahnu nazzalna zikra. Ayat ni boleh kita buat amal Buat amal pas maya boleh. Hei, buat ni semua ni ya amalan ni kena buat wi lama. Lepas tu kena buat wi sokmo. Bukan kata buat dekat-dekat kita tua baru nak buat amal. Lepas tu nak wi berjaya lama. Kena buat amal learning dah. Kau duk pondok dah buat amal sikit-sikit. Bukan kata buat amal banyak. Ni ketika tua kita baru duk bergaduh amalan nak buat tu gano ku buat amal. Amalan berkat cekak dah tu khamat dah. Gano ku tak ada khamat betul. Nak khamat nak buat amal 2 hari 3 hari seminggu 2 minggu ya. Ya nak keramat 10 tahun naik kota 20 tahun naik kota baru orang ni keramat dengan amalan. Sebab tu siapa dia buat amalan siapa 10 tahun naik kota serta ya ikhlas di dalam amalan dia ada keberkatan dan ada orang panggil karamatan minallah. Buat amal wi lama sikit supaya orang buat kebun sehari hari ni boleh potong enggak? Hai, dia kena buat siapa 7 8 tahun baru getah dia boleh potong. Kalau dia pertama 5 tahun naik kota baru boleh makan buah. Pas kita orang buat amal apa lagu tu kena buat amal lah ni ambil sikit-sikit buat amal boleh baru nak jadi berkat ni. Tuhan kata inna nahnu nazzalna apa maksudnya waraddallahu alaihim telah mentolak dan pula mendifak oleh Allah ke atas mereka itu atas kafir Quraisy. Sebab kafir Quraisy duk ejek-ejek Nabi maka Tuhan nak menolak atas mereka tanah innana sesungguh kami Allah Ta'ala ni natagapa nunazzilul malaika kami nak waktu malaikat tu boleh illa bil azab malaikat berlaku dah azab tika tu ya kawan-kawan di ketika azab turun serta sekali dengan para malaikat Tuhan tak waktu turun malaikat saja waktu turun free dah malaikat tu malaikat sekali dengan azab lah dah seperti kau Lut kau Samud kau Nabi Saleh semua Tuhan turun malaikat sekali nak mengazabkan kau itu dah Tuhan tak turun saja allazi la imhala fihi yang tidak melewati dan melamatlah Allah Ta'ala fihi pada allazi azab mana azab allazi la imhala fihi yang tidak jenis berlamatan pada azab liman lam yu'min bagi orang tak beriman tak ada kena beriman terhadap azab dia tak lewat kadang-kadang atas dunia boleh tengok azab dia dah tak nanti akhirat dah wa ma kanu hina tanazzalul malaika bil azab bimuhmalin dan tidak adalah azab dengan orang-orang yang deraka kepada Allah daripada kufar saat itu ketika turunkan malaikat dengan azab terjadi belamak tak belamak dah tak boleh tunggu dah mereka tu tak ada kena tunggu dah azab selalu dah kalau gepa bumi pun gepa bumi kalau balik bumi pun balik bumi dah kan azab saat itu selalu kama dikata wallahu a'lam bukan sikit dah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik tengok orang dah, tengok orang lain. Walaisa umumuhu muradan. Jadi qadiyahnya masalah kita mandi selepas pada subuh, bimbang-bimbang takut air masuk pada tubuh kita dan bating bagi tubuh ataupun bating bagi telinga. Maka orang panggil dengung daripada perkataan ini apabila mandi lepas subuh, air pergi masuk di dalam telinga waktu kita puasa ataupun masuk dalam bating tubuh, maka membuat pada batal puasa kita dah. Walaisa umumuhu. Padahal tidak ada umumnya, yakni meratainya. Meratai ke apa? Batini nahwi uzudihi au duburi. Tidak jadi umumnya meratai ke masalahnya. Gawa bating bagi seumpamanya telinga. Duburnya. Tidak jadi umum. Murad dan dimurad akan dia bukan kata semua air yang lalu tah ke apa. Telinga kita tu batal puasa. Ataupun air lalu di atas punggung kita batal puasa tak dubur tak. Tak. Air yang masuk dalam bating tu.
ataupun air masuk dalam pun dalam no. Ketika lepas subuh kita pergi mandi junub, patut air masuk dalam batin hak tu nya batalnya. Adapun semata air lalu di atas linga, lalu di atas tubuh tu tak batal. Sebab tu katanya walaisa umumuhu muradan, padahal bukan semuanya daripada apa? Idkhali al-ma' fi juga batini nahwi uzuni. Gitu. Walaisa umumuhu, dan tidak ada umumnya. Umum apa? Ai idkha ataupun dukhulil ma fi batini uzunihi wa duburihi. Saat itu muradan dikanaki akan dia semua dak. Kama huwa zahirun akhzan mimma marrah, seperti mana yang ia seperti perkataan yang ia zahirun. Kita tengok zahir tak boleh lah. Lalu tahlinga batal dah puasa. Tengok zahir tu begitulah. Kalau kita pergi mandi pas subuh, lalu tahlinga, lalu tah punggung kita, batal kan tengok zahir? Zahir tu nampaklah tu. Tapi bukan semua air yang lalu tahlinga tak masuk dalam lubang telinga. Lalu tah punggung tak masuk dalam lubang punggung, lubang dubau. Tengok zahir tu lagu tu lah, tapi murad bukan begitu. Tuan kata kama huwa, seperti perkataan huwa yang ia perkata zahirun zahir akhzan, kerana mengambil mimma marra, daripada perkataan yang telah lalu. Tengok, inna sabqa ma'i nahwil madati al-mashru'i aw ghaslil fami, ada au ghaslil fami al-mutanajjisi la yuftiru. Tengok. Ni tengok masalahnya. Inna sabqa ma'i nahwil madati al-mashru'i, sesungguh telah lalu oleh air. Air mana? Air yang di madah, air yang kita berkomah. Kita berkomah. Buat itu klok dia puasa. Kita ambil asmaya. Boh alam mulut. Tak ada berhigili. Kita mendengar. Boh alam mulut. Kita komah. Itu madmadah al-mashru' yang disyarakkan oleh Allah, oleh syari'. Kita buat alam mulut mi amaya, namanya zuhur, basuh tangan, lepas tu berkomah klok. Lepas tu air lalu dak alam mulut. Lalu Lepas tu air masuk dalam tekak. Tak ada masuk. Lepas tu kalau air lalu, semata lalu dalam mulut, duk musing dalam mulut, musing dah. Dia celah gigi kita, dia celah lidah kita. Batal kan puasa? Jawab tak batal. Malaikat akhir kita komo kelaknya masuk. Kita kacau komo dah, kelak masuk balarah sangat teh, dia masuk dalam lubang leher kita. Hak ning je baru batalnya. Semata-mata kita komo duk lalu air di celah lidah, lalu air di celah gigi, lalu air di celah langit, hak ni tak batal. Syarat suruh kita berkomo tika kita mi asmai. Ataupun awas lil fami al-mutanajjisi, ataupun kita membasuhkan mulut. Mulut ana al-mutanajjisi, yang terkena najis lah ia mulut. Mulut ana kena najis, kita tidur. Kita tidur pagi, kita makan ke semalam. Lepas tu dia boleh tahu tu najis tak najis. Kalau alio kita kuit tu nampak putih, tu tak najis. Orang panggil alio tubik sekadar kuning je. Tapi kalau kita kuit pak tubik nampak kuning alio dah. Ini bermakna alio kita najis sebab dia mari tubik daripada maidah kita. Faham tak? Alio dua bahasa ketika kita bangun tidur. Kalau alio kita kuit nampak putih, alio ni tak ada bercampur benda najis. Tapi alio selepas pada kita tidur nampak tubik kuning. Ini boleh cek kata alio yang mari daripada apa? Daripada perut kita, daripada kisaran kita. Hak ni najis. Lepas tu kita komo kuek kerana nak mencucikan mulut daripada terkena najis. Batal tak puasa? Jawab kata la yuftiru, tidak terbatallah ia saumuhu. Kenapa? Boleh kata tak batal. Inna sabqa ma inahwil madmatil mashru' aw ghaslil fami al-mutanajjisi ni. Tu dia. Mana? Li'uzrihi, kerana uzur bagi seorang yang puasa, uzur dia, maka tika ni tak batal. Falyuhmal, maka ditanggung. Haza akan ini, ini berkomon ini, ala mubalawatin munhayyin anha.
maka ditanggung di atas ini, ditanggung akan ini, akan gapo? Mazukir min nahwil madati al-masyu' ni, daripada seumpama kita berkomo ni. Tanggung ala mubalaghatin, di atas kita berkomo yang sangat manhayyin anha, yang ditegahkan daripadanya, daripada madmadah. Adapun kalau kita berkomo sangat tawak glok je bosa dah. Aja ke masuk dah lah. Kalau komo kodah pun dah. Tak ada waktu. Kalau kita tak puasa boleh kita buat air tawak klok. Puik tu baik. Kok tu yang panggil bersangat pada berkomo. Tapi pada ketika kita puasa tak disunat, tak digalak kita bersangat bermubalaghah pada madmadah, kerana takut air masuk di dalam leher tekak kita jadi batal. Tu ditegahnya. Ada berkomo biasa disyarat qada tu tak ditegah qada tu. Kamar dia kata wallahu a'lam dah.